Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid dari Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi berkenaan inovasi kad mekar dalam membantu pelaksanaan EKNS PDPC Sejarah tahun 4 dan tahun 5. Kita mulakan dengan masalah yang dihadapi. Terlebih dahulu, saya ingin perkenalkan hadirin dan hadirat sekalian apa sebenarnya kandungan dalam kurikulum sejarah. Dalam KSSR sejarah, terdapat satu elemen yang kami panggil sebagai K, iaitu elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, yang mana merupakan perkara yang wajib diajar dan dikuasai oleh setiap murid selaras dengan kehendak kurikulum sejarah sekolah rendah Semakan 2017. Seperti yang kita boleh lihat di sini, elemen K itu ditanda dengan K mesti ditulis dalam RPH dan tidak boleh diajar secara berasingan dengan standard pembelajaran. Hal ini demikian kerana elemen K ataupun elemen kewarganegaraan dan nilai sivik merupakan salah satu komponen yang menyepadukan elemen pengetahuan dan elemen kemahiran dalam kurikulum sejarah sekolah rendah. Namun, saya dapati berdasarkan pengamatan, refleksi pengajaran lalu, wujud dimensi yang terlalu luas dalam setiap elemen-elemen K ini. Hal ini menjadikan murid agak sukar untuk memberikan jawapan yang jitu, bernas, tepat dan konteksnya tidak berulang-ulang sewaktu melaksanaan tugasan EKNS. Contoh tidak berulang-ulang, kepentingan menghormati raja. Contohnya, raja ialah payung negara. Raja ialah ketua negara. Raja ialah pemimpin kita. Konteksnya sentiasa berulang-ulang. Kedua, mengambil masa yang agak lama dalam menjawab tugasan. Percaya atau tidak, elemen K ini boleh mengambil masa sehingga 30 minit untuk dilengkapkan ataupun untuk dicapai. Dan ini pastinya menjadikan objektif pengajaran dan kriteria kejayaan yang ditetapkan pada hari itu tidak dapat dicapai. Saya tunjukkan hadirin dan hadirat sekalian bukti masalah menerusi analisis dokumen. Seperti yang kita boleh lihat pada slide yang saya tunjukkan ini. Kepentingan taat setia kepada raja dan kepentingan mempertahankan institusi raja. Boleh lihat hidup aman damai, bertolak ansur di kalangan rakyat jelata, meningkatkan ekonomi negara. Pandangan kasar betul, namun sebenarnya tidak menjawab kehendak tugasan. Hal ini kerana dimensinya itu terlalu luas dan murid pun cenderung untuk mengulang-ulang konteks yang digunakan. Justru, saya terfikir untuk menyelesaikan masalah ini menerusi beberapa objektif yang telah saya gariskan. Iaitu, inovasi itu perlu memandu murid untuk menzahirkan jawapan yang jitu dan benar serta tidak berulang-ulang. Kedua, inovasi ini perlu untuk menyokong tunjang kerohanian, sikap dan nilai dan tunjang kemanusiaan dalam DSKP. Serta ketiga, membantu murid untuk mencapai TP6 dalam sejarah, iaitu murid mampu melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang telah dipelajari oleh mereka. Ini adalah inovasi yang saya hasilkan, yang saya namakan sebagai mekar. Mekar merujuk kepada melestarikan elemen sivik dan kewarganegaraan. Kenapa mekar? Kerana ia ibarat sekuntum bunga yang tengah mekar yang mengandungi 5 dimensi, iaitu dimensi diri, dimensi keluarga, dimensi agama, masyarakat atau community, dimensi negara, dimensi dunia. Yang mana kelima-lima dimensi ini sebenarnya antara komponen dalam tunjang kemanusiaan daripada DSKP kita. Bagaimana tercetusnya idea asal ialah sewaktu pelaksanaan PDPR, kerana saya selalu menghadapi masalah untuk mengajar elemen K ini, dan apabila PDPR, saya terfikir untuk membantu murid saya memecahkan soalan K itu kepada dimensi yang lebih kecil. Contohnya pada slide yang ditunjukkan,
Kehendak tugasan kepentingan akhlak mulia demi keharmonian keluarga. Dipecahkan kepada terhadap ibu bapa dan terhadap adik-beradik. Setelah kembali pembelajaran secara bersemuka, saya murnikan idea asal ini kepada bentuk bahan maujud yang mudah untuk dibawa oleh murid. Namun, konsepnya masih sama, murid perlu melakukan penyoalan kendiri. Baik, saya akan tunjukkan cara penggunaan mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syairul bin Jeffrey dari kelas 5 Baiduri. Mula-mula ambil kad kuning yang telah diberi oleh guru. Di dalam kad kuning itu terdapat 5 soalan yang disediakan oleh guru. Bagian tengah pula tulis tajuk yang dipelajari dan diarah oleh guru. Dengan berpandukan soalan itu, kita perlu menyoal diri sendiri untuk mendapat jawaban. Jika sudah dapat jawaban, gunakan pen papan putih untuk menulis jawaban di belakang setiap soalan. Seperti yang telah diceritakan oleh Syahirul sebentar tadi, pertama sekali murid perlu menulis tajuk, iaitu contohnya nilai kesetiaan hang tuah yang boleh dicontohi. Mulakan dengan penyoalan kendiri dalam dimensi diri. Kenapa dimensi diri? Kerana ini adalah dimensi yang paling mudah untuk dilakukan penyoalan kendiri. Kemudian, murid ambil whiteboard marker dan tulis jawapan di belakang kad mekar ini. Sesudah dimensi diri, murid perlu mengenal pasti sama ada dimensi keluarga mempunyai perkaitan dengan kehendak tugasan atau tidak. Sekiranya ada, tulis jawapan. Dan begitulah langkah yang seterusnya, masyarakat, komuniti, negara, global atau dunia. Ulang kitaran sampailah memenuhi kehendak tugasan. Contoh, perlu menyenaraikan 5 nilai kesetiaan hang tuah yang boleh dicontohi. Murid perlu ulang semula sampai mereka dapat 5 jawapan untuk memenuhi tugasan. Baiklah, keberkesanan mekar ini telah digunakan meliputi pelbagai aras kecerdasan murid, meliputi kelas yang berbeza dan juga tajuk yang berbeza. Contohnya, saya telah melaksanakan inovasi mekar ini di tahun 5 Baiduri, 5 Delima dan 5 Mutiara, yang mana saya dapati bahawa jawapan murid, biarpun diberikan tajuk yang berbeza, mampu menghasilkan jawapan yang jitu, bernas dan menjawab tugasan kerana dimensinya telah dikecilkan. Begitu juga dengan tahun 4. Biarpun pertama kali didedahkan dengan elemen K ini, murid mampu memberikan jawapan yang jitu, bernas dan tepat kerana dimensinya telah dikecilkan. Potensi penyebarluasan atau komersial kad mekar ini yang pertama boleh digunakan merentasi pelbagai tajuk yang mengandungi elemen K dalam mata pelajaran sejarah. Juga, kad mekar ini boleh digabung jalinkan dengan mata pelajaran pendidikan moral, khususnya dalam elemen civic, dan juga bahasa Melayu, iaitu pengembangan idea dalam karangan. Contoh pengintegrasian dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 4 boleh dilihat pada standard 1.3, menghuraikan kepentingan menghormati amalan ajaran agama atau kepercayaan jiran. Selain itu, kad mekar ini juga boleh diubah suai dan digunakan dalam mata pelajaran sejarah sekolah menengah KSSM bagi menjawab soalan bahagian C. Soalan C. Soalan bahagian C ini ialah esei. Contohnya, jelaskan kepentingan mempelajari sejarah 6 markah untuk bahagian C. Bab 1 ini mampu untuk memberikan murid idea yang lebih jitu, bernas dan menjawab soalan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Jom lestarikan civic dan kewarganegaraan dengan kad mekar.